So baru tahun lepas saya borak-borak dengan ayah saya cakap tentang abad ke-21 ni dah tak ada benda lagi dah yang secure, so kita kena ambil risiko. Dan saya ingat lagi respon daripada ayah saya cakap kalau kita nak secure, mungkin kita kena kerja kerjaan lah, kerja kerjaan masih lagi secure. Dan saya ingat lagi respon saya pada ketika itu, kita tak tahu lagi apa yang akan berlaku sebab abad ke-21 ni kita susah nak meramalkan apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Dan true enough, baru-baru ini Timbalan Perdana Menteri mengumumkan tidak ada lagi pencen untuk penjawat awam. So dalam video ni kita akan kupas mana datang pencen ni dan kenapa kerajaan buat keputusan sebegitu dan apakah kesan-kesan dia terhadap penjawat awam. So let's check it out. Mana datangnya pencen Kalau kita tengok balik sejarah di Eropah pada abad ke-17 lagi sebenarnya sudah diperkenalkan skim pencen ni terutamanya oleh kerajaan United Kingdom yang mana mereka memberikan skim pencen ni kepada tentera-tentera laut mereka. Tapi pada abad ke-18, pada abad ke-19 skim pencen ni ditambah baik kepada bukan saja kepada tentera tetapi juga kepada penjawat awam. Terutamanya pada 1889 di Jerman di bawah pemerintahan Chancellor Otto von Bismarck yang mana beliau memperkenalkan satu skim pencen yang lebih komprehensif yang mana dikatakan skim inilah yang diguna pakai sehingga ke hari ini dan kalau kita lihat pada abad ke-20 juga selepas revolusi perindustrian dan sebagainya, syarikat-syarikat ni menjadi besar dan kukuh. Mereka memperkenalkan pencen kepada penjawat-penjawat swasta juga, maksudnya organisasi bagi kepada pekerja-pekerja mereka selepas mereka bersara skim pencen yang sama. Tetapi apabila pencen ni nampaknya seperti tak sustainable dan syarikat-syarikat besar ni pun boleh bungkus juga. So lama-kelamaan mereka memansuhkan skim pencen ni dan memperkenalkan skim-skim investment, savings and investment, seperti kalau kita tengok dekat US dia ada 401k ataupun dekat Malaysia ni kita ada EPF dan kebanyakan negara adalah fund-fund begini untuk tujuan persaraan. Dan kenapa pula kerajaan memansuhkan skim pencen ni? Okey, faktor utama adalah faktor kewangan, sama ada kerajaan mampu atau tidak untuk menanggung persaraan ni. Dan dikatakan pada tahun sekitar 2022, 2023 ni kadar pencen yang kerajaan terpaksa tanggung adalah sekitar 30 bilion ringgit. Okey, kepada persara-persara daripada penjawat awam. Dan kalau kita nak letak dalam perspektif pada tahun 2022 kerajaan mengutip sekitar 39.6 bilion ringgit daripada income tax. Maksudnya cukai yang kita bayar, anda mungkin bayar cukai income tax, saya juga bayar income tax, bernilai sekitar 39 ataupun lebih kurang 40 bilion ringgit. So bermaksud 3/4 ataupun 3 suku daripada duit income tax ni sebenarnya untuk bayar pencen saja. So mana datang belanja pembangunan, nak bayar gaji penjawat awam dan sebagainya. Kalau nak letakkan dari sudut perspektif penjawat awam, kerajaan bayar lebih kurang 89 bilion dan mereka juga kerajaan juga mengutip cukai korporat lebih kurang 90 bilion. So cukai korporat dah digunakan untuk kita biayai penjawat awam dan income tax yang kita bayar ni sebenarnya big chunk of it sejumlah besar digunakan untuk membiayai pencen-pencen penjawat awam. So nampaknya sistem ini seolah-olah macam tak sustainable dan juga kita punya purata usia kita semakin lama semakin meningkat. Maksudnya makin lama lah kerajaan terpaksa menanggung pembayaran pencen ni. Dan dikatakan juga sekitar tahun 2040 jumlah pencen ni mungkin akan meningkat kepada 120 bilion ringgit. So ini nampak sangat-sangat tak sustainable. So sebab itu kerajaan terpaksa membuat keputusan untuk memansuhkan skim pencen ini. So, apakah kesan-kesan selepas pencen ini dimansuhkan? Okey, dekat sini saya tak nak ulas dari sudut keuangan. Mungkin ramai sifu-sifu pakar-pakar keuangan sudah mengulas tentang bagaimana penjawat-penjawat awam yang mungkin selepas daripada ini bersara perlu menguruskan, perlu ada ilmu lah untuk menguruskan kewangan. Tapi saya nak saya nak ulas tentang bagaimana cara kerja selepas daripada ini, apa prediction saya yang akan berlaku selepas daripada pencen ini dimansuhkan. Okey, salah satu tarikan untuk kita bekerja kerajaan adalah job security dan kebanyakan daripada penjawat awam, kenapa mereka bekerja penjawat awam adalah kerana ada pencen job security. So sekarang ni tidak
tidak ada lagi job security. Ini bermaksud kemungkinan dekat penjawat awam ni, job loyalty mungkin sudah tidak ada lagi. Loyalty bermaksudnya tidaklah ada lagi penjawat awam yang bekerja start daripada umur 24 tahun, 23 tahun sampai umur 60 tahun dalam kerajaan ni. Mungkin mereka boleh pindah-pindah. Sebab saya dulu pernah juga berhubung dengan salah seorang sahabat saya. Dia bercakap dengan saya, Johan, ni ada satu bisnes yang sangat-sangat bagus ni. Dia tahu kaedah dia tahu macam-macam. Dia suruh saya jalankan perniagaan tersebut. Saya cakap dengan dia, kalau perniagaan ni bagus sangat, kenapa you tak jalankan aja? So dia kata, tak boleh lah. Aku lagi 15 tahun aku kena serve ni untuk dapatkan pencen. So maksudnya opportunity depan mata mereka tak dapat nak buat disebabkan oleh dia nak tunggu pencen ni. Okey, dan apabila skim ni dah jadi skim EPF, so penjawat awam ni mungkin dah tak ada lagi job loyalty, mereka boleh berpindah daripada mungkin bekerja selama 5 tahun, 10 tahun, 7 tahun. Lepas tu mereka dah rasa bosan atau mereka jumpa peluang yang lebih baik dekat tempat lain, mereka akan berhijrah ke tempat lain. So tidak ada lagi job security dan tak ada lagi job loyalty. Dan pada prediction saya, ini bermaksud penjawat awam juga mungkin akan ada banyak kekosongan dan sebab orang kerja-kerjaan ni dah pergi ke swasta ataupun buat perniagaan, dan orang-orang dekat swasta juga akan masuk ke dalam bekerja di penjawat awam sebab skim mereka sama, skim EPF. Dan kalau mereka tak berapa suka, mereka boleh kerja 3-4 tahun, 5 tahun dan pindah balik ke swasta ataupun buat benda-benda lain. Dan ini mungkin akan memberi peluang juga kepada orang-orang di bawah untuk naik sekiranya mereka berpotensi. Banyak juga saya jalankan program-program dengan dekat jabatan-jabatan kerajaan ni, mereka kata mereka ni tengah tak sabar nak melakukan perubahan, tetapi orang ke atas ni tak resign, tak pergi mana-mana, terpaksa menunggu masa mereka. So sekarang ni mungkin lagi 10, 20 tahun, 30 tahun lagi mungkin perkara ni tidak lagi akan berlaku. Dan juga kita akan nampak mungkin juga penjawat-penjawat ni sudah ada apa yang saya panggil ability to take risk, ataupun mereka akan lebih mengambil risiko. Sebagai contoh, sebelum ni tak boleh nak ambil risiko lebih-lebih sangat, sebab kalaulah dia tak bersetuju dengan bos dia, tak bolehlah nak menghentam bos dia lebih-lebih sangat, sebab apa-apa pun kita terpaksa mendengar arahan. Tetapi sekarang ni sekiranya mereka menghentam lebih-lebih, tak apalah kalau bos tak suka dengan saya cari kerja tempat lain. Okey, dekat sini akan ada satu dinamik yang mana pekerja penjawat awam ada pilihan. Kalau tak suka dengan bos ataupun tak suka dengan polisi kerajaan, mungkin sebelum ni ada juga ramai cikgu-cikgu komplain banyak sangat kerja-kerja admin berbanding kerja-kerja mengajar. So kalau mereka tak berapa sealiran, okey, sekarang ni mereka terpaksa stay sebab mereka tunggukan pencen. Tapi kalau mereka dah tak sealiran lagi, mereka ada option, tak apa, saya pergi kerja dekat sekolah swasta, mengajar dekat pusat tuition dan sebagainya. Mereka ada banyak option yang mereka boleh ambil. Dan dekat sini juga, okey, prediction saya adalah bos-bos tak boleh nak jadi bossy macam sebelum-sebelum ni. Bos perlu ada apa yang dipanggil leadership punya ability untuk memastikan bahawa anak-anak buah mereka ni lebih selesa untuk bekerja dengan mereka. Okey, apa yang saya perhatikan, contohnya ada cikgu-cikgu juga komplain tak suka dengan guru besar, tak suka dengan pengetua. Sebelum ini mereka terpaksa bekerja kerana skim mereka skim pencen. Kalau mereka macam-macam, susah, tak boleh. Okey, sekarang ni mereka tak suka dengan pengetua, tak suka dengan bos, mereka boleh, okey, sorry, saya boleh minta dengan sekolah tinta dan sebagainya. Mereka ada options maksudnya. So bos perlulah treat the workers with kena ada that human touch, kena ada that leadership punya capability. Dan kita pun tak nak lah kan, kalau kita jadi ketua jawatan, kita jadi pengetua ke, tiba-tiba 18 orang resign secara tiba-tiba, menunjukkan kelemahan kita sebagai bos sekiranya kita tidak ada leadership punya capability. So itu antara faktor-faktor yang saya jangkakan akan berlaku apabila mungkin lagi 5, mungkin 10 tahun, mungkin bukan sekarang 5 atau 10 tahun, sebab generasi selepas ini tidak lagi ada pencen, mereka akan mengambil risiko dan berlakunya perubahan budaya di dalam penjawat-penjawat awam.
So akhir kata sebenarnya saya bersetuju dengan tindakan kerajaan untuk memansuhkan skim pencen ini, dan ini juga bermakna mungkin akan berlaku perubahan. So kita perlu bersedia dengan perubahan-perubahan yang mungkin akan berlaku lagi 5 tahun, lagi 10 tahun di kalangan penjawat-penjawat awam. Dan satu perkara yang kita pasti akan berlaku, we don't know, we cannot predict the future. Kita tak boleh nak meramal masa hadapan, dan sebaik-baiknya adalah kita bersedia dan prepare untuk mengambil risiko. Seperti mana kata-kata daripada Seth Godin, the safest thing to do is to take risk, and the riskiest thing to do is to play it safe. So kita belajar untuk ambil risiko dan tidak lagi to play it safe, kerana itu sangat-sangat risky. So insyaAllah kita jumpa dalam video akan datang.